So dalam disko tu saya jumpa seorang haji. Haji kerja dalam disko. Apa pasal? Haji tak boleh kerja disko? Kerja dalam disko. So Alhamdulillah saya dapat kenal seorang haji. Dan dialah yang memperkenalkan bukan Islam. Dia memperkenalkan Islam melalui satu tip lah. Tip debat antara Ahmad Deedat dengan Jimmy Swaggart. Kenal tak Syekh Ahmad Deedat? Tokoh perbandingan agama Islam Kristian yang bagi saya yang paling hebat di dunia mengikut zaman, berdasarkan zaman elektronik. Dan dia berdebat dengan Jimmy Swaggart, pastor Protestan yang paling hebat dalam tahun 80-an. Mereka berdebat di Amerika. Tajuknya Is the Bible God's Words. Saya pergi rumah dia, kita tonton sama-sama. Memang goyang akidah saya selepas tonton tip tu. Sebab Ahmad Deedat, dia tak berhenti kata Bible bukan kalam Allah. Dan dia bagi bukti. Dia kata Bible bukan kalam Allah sebab Bible terlalu banyak versi. Sentiasa berlaku perubahan. Dia kata Bible bukan kalam Allah sebab Bible ni banyak cerita mengarut. Bible bukan kalam Allah sebab banyak cerita bercanggah. Contradiction. Bible bukan kalam Allah sebab dia bercanggah dengan sains. Bible bukan kalam Allah. Banyak tulisan kelemahan-kelemahan manusia dalam Bible itu. Bible bukan kalam Allah sebab dia bagi konsep Tuhan yang salah ataupun dipanggil sifat Tuhan yang salah. Bible bukan kalam Allah sebab banyak cerita sumbang mahram. Bible bukan kalam Allah, dia kata. Bible mempunyai banyak cerita lucah. Banyak lagi lah dia bagi. Setiap pagi dia bagi dalil, dia hujah. Dalil, dia hujah. Saya tak pernah dengar perkara-perkara sedemikian dalam hidup saya. Walaupun saya dalam Kristian 13 tahun. Bila saya dengar, memang goyanglah akidah. Orang Kristian pun ada akidah macam main-main. So saya tak puas hati, saya minta haji itu tak saya pinjam tip itu. Saya nak balik tengok lagi tip tu. Sekali lagi saya nak buka Bible, check, tengok itu orang Islam Syekh Ahmad Deedat dia cakap betul ke? Tipu punya. So balik rumah buka kitab, check setiap hujah yang dia dakwa memang ada nas, memang jelas, memang betul. Saya nak marah tak tahu nak marah kat mana. Lepas tu apa saya buat? Saya tengok tip belakang tu. Wow, ada 89 tajuk. Debat, lecture, dialog. So saya pun belilah tip semua tu. Setiap tip, satu debat sekurang-kurangnya 2 atau 3 tip. Satu tip ni biasanya harga 35 hingga 48 ringgit. Satu debate 100 lebih ringgit. Hari ini you pergi YouTube semua free. Betul? Time tu kena beli 89 tip lagi, tajuk lagi. So saya beli semua. Saya nak kaji. Pendekkan ceritalah, selepas kajian 2-3 tahun, saya baru yakin, baru jelas bahawa Bible ni bukan kalam Allah. Bukan. Tetapi Bible ni mengandungi 1 atau 2% kata-kata Allah. Can you understand this? When I say Bible as a whole is not the words of God, but Bible do contains the words of God, 1 or 2%. So daripada kajian saya bagi sedikit apa yang saya jumpa lah. Mungkin kamu semua pernah dengar. Saya give a little bit. Yang buat saya susah nak terima adalah konsep Tuhan mereka. Contoh kalau kita baca Bible, Genesis chapter number 2, verse number 2 and 3. So dalam Bible dia sebut, and God created the heaven and the earth in 6 days. But on the 7 days, God rested. Dia bila Tuhan cipta alam 6 hari, hari yang ke-7 penat, perlu berehat. Mereka bagi sifat manusia kepada Tuhan. Tapi bila kita hujah dengan dia pusing. Dia kata rehat di sini bukan rehat. Maksudnya Tuhan berhenti daripada mencipta. Wow. Pusing lagi kan? Tapi saya buka satu ayat lagi dalam Bible, in the book of Exodus, chapter number 31, verse number 17. Dalam ayat Bible dia sebut sama juga. Dia kata, and God created the heaven and the earth in 6 days, but on the 7 days God rested and was refreshed. Refresh maksudnya apa? Dia betul-betul rehat lah, bukan berhenti daripada mencipta. Nampak tak mereka cuba pun pusing. Lepas tu dia kata dalam Bible lagi, Genesis chapter number 6, verse number 6, dia sebut, dia kata, God's regret create mankind on earth. Dia kata Tuhan menyesal menciptakan manusia di muka bumi ini. Tuhan menyesal. So dia punya konsep Tuhan macam Tuhan dah cipta, Tuhan tak ada ilmu masa depan, dah cipta, silap cipta manusia di muka bumi ini. They have the kind of concept. Dia bagi sifat-sifat Tuhan yang salah. Sifat manusia dia bagi kepada Tuhan. Dalam Genesis chapter 32, satu lagi, Tuhan dia datang ke bumi, turun ke bumi, bergusti dengan Nabi Yakub alaihissalam. Kenal tak Yakub alaihissalam? Yakub orang putih panggil apa? Jacob. Tambah cream crackers. So Tuhan bergusti dengan Yakub alaihissalam dan Tuhan kena kunci. Biasa belajar silat tak? Kunci kan? Akhirnya bila Yakub alaihissalam, dia menang tau. Dan diberikan nama Israel. Apa maksud Israel? Israel, azan ke? Kita bagi lalu azan dulu.
Israel tu. So, Tuhan bergusti. Akhirnya, Nabi Yaqub AS dapat gelaran Israel. Apa maksud Israel? Hamba Allah. Maksudnya Abdullah. Kamu semua ni Israel. Betulkah? Kita semua ni Israel. Allah lah maksudnya. Okey. So, bila mereka bagi sifat-sifat Tuhan macam ni, susah nak terima. Saya bagi satu contoh lagi lah. Kelemahan manusia dalam tulisan, dalam kitab tu. Kelemahan manusia, can you imagine? Human error. It's in the Bible. Contohnya kalau kita baca Genesis chapter number 21. Verse number 14, 15, 16, 17. Ayat dalam kitab Bible tu. Menceritakan tentang Ibrahim AS. Pada usianya 86 tahun, isteri keduanya Hajar melahirkan seorang putera bagi dia, namanya Ismail AS. Kenal Ismail AS? Dan kemudian, pada usia dia lebih kurang 99 atau 100 tahun, isteri pertamanya Sarah telah melahirkan seorang anak namanya Ishak ataupun Isaac alaihissalam. Beza mereka berdua usia berapa? Ismail dengan Isaac? Ishak alaihissalam 14 tahun. Yang best tu, cerita yang kita akan baca ni selepas 2 tahun Sarah telah menyusu Ishak alaihissalam. Okey? Maksudnya kalau Ishak alaihissalam 2 tahun, Ismail dah berapa? 16. So pagi itu, ikut ayat Bible tu, Ibrahim AS halau isteri keduanya dengan anaknya Hajar dengan Ismail AS, dan bagi dia makanan dan sebotol air, dan letak budak tu di atas bahu ibunya dan jalan di padang pasir. Ngarang tu dah lupa. Dia ingatkan Ismail AS 2 tahun. Dia sudah 16 tahun. Mana ada orang ibu dokong anak dia letak bahunya 16 tahun jalan di padang pasir. Dan kalau kita baca lagi, ayat itu sebut apa? So bila makanan minuman dah habis, Hajar letak budak tu di bawah pokok. Sebab dia tak sanggup nak lihat budak tu mati. Maksudnya, dia memang baby lagi. Tahu 1-2 tahun lagi, budak kecil lagi. Tapi dia pengarang yang tulis tu lupa. Padahal pada masa itu, Ismail AS sudah 16 tahun. Ini dipanggil kelemahan, kesalahan manusia dalam kitabnya. Banyak lagi ada. Ini kan cerita, selepas dah kaji, memang saya tak bolehlah kekal dalam agama Kristian. Saya tak nafikan orang Kristian beramai yang baik-baik. Tapi kepercayaan kitab dia bukan kalam Allah. Saya terpaksa tinggalkan. Akhirnya, saya mula buat kajian tentang Islam. Sebab agama lain, majoritinya sembah berhala, saya tak boleh terima. Kristian yang saya rasa terbaik pun tak betul. Dan saya buat kajian Islam sebab saya lihat Ahmad Didat punya pendekatan tu yang sangat-sangat meyakinkan. Yang sangat-sangat bagi banyak semangat kepada saya nak buat kajian. Akhirnya saya mengkaji Islam.